ثم التابعين وتابعي التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح أربعة الأئمة المجتهدين لا سيما إمامنا الشافعي ومقلدهم في الدين ثم إلى أولياء الله تعالى الذين كانوا في مشارق الأرض ومغاربها أحياء وأمواتا حديثا وقديما ثم إلى أرواح أهل المعلى والشبيكة والبكي وأموات المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات شيء لله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Bab yang ke-6, muka surat 63. Bab yang ke-6 pada menyatakan kelebihan wuduk ataupun kelebihan orang yang ada air sembahyang. Orang Melayu kita air sembahyang, menwuduk. Firmanullah Ta'ala, "Idza qumtum ila as-salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain." Apabila berkehendak berdiri kamu kepada sembahyang, mana bila kita nak solat, bila kita nak sembahyang, maka basuh olehmu akan muka kamu dan segala tangan kamu serta segala siku kamu, dan sapu olehmu dengan kepala kamu dan akan segala kaki kamu serta dua mata kaki kamu, mana buku lali, serta dua mata kaki kamu, mana serta sampai buku lali. Kerana disebut dalam kitab apa ya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, mana Rasulullah SAW pernah mengatakan, wailul lil aqab, celakalah bagi sekalian kaki-kaki yang dibasuh dalam keadaan tak sempurna basuhan kaki dia. Ya, buku lalinya tak kena. Dia basuh kaki tu ulur gitu je, tanpa digosok. Ada di celah-celah jari kaki tu barangkali kadang-kadang tidak rata, kadang-kadang belakang kaki kita ditulis belakang ni tak sampai air. Sehingga Rasulullah kata wailul lil aqab. Ya, kisahnya ada beberapa sahabat yang dah agak terlewat solat. Ya, bila dah terlewat solat ni masing-masing dalam keadaan bergegas-gegas nak cepat-cepat. Jadi bila cepat ni menyebabkan tak sempurna nak mengambil wuduk. Lalu Rasulullah, ini disebut dalam syarah hadis itu, Rasulullah meninggikan suara, ya, mengingatkan, ini tak boleh buat main-main ni. Ini benda ya, kalau dah wuduk tidak sah, macam mana sembahyang kita nak sah? Kalau dah mandi wajib pun tak kena, tak betul, macam mana kita solat? Kaedah la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Tak sempurna sesuatu yang wajib melainkan dengan wuduk tadi tu, maka wuduk tu pun jadi wajib. Tak sempurna wajib sembahyang melainkan dengan adanya wuduk, maka wuduk tu pun otomatik jadi wajib. Wajib kita berwuduk. Jadi kalau tak sempurna wuduk, macam mana sembahyang kita nak sah? Wailul lil aqab, celakalah bagi mereka yang membasuh kaki waktu berwuduk tapi air tak sempurna basuhan kaki dia. Tengok anak-anak kita macam mana dia berwuduk. Jangan ambil mudah. Saya mengaji di Tarif di Hadramaut dulu, ya. Saya di Habib Omar, dia pernah cerita ada satu Habib, ya, rumah orang sana dia tak macam tempat kita, ya. Rumah mereka tu ada dua pintu, satu pintu luar, ya, tembok batu, satu lagi pintu dalam rumah. Buka je pintu pertama, halaman rumah, sudah nak masuk pintu yang kedua, pintu rumah betul, ya. Di sudut, ya, ruang laman rumah tu ada tempat berwuduk. Satu Habib, ya, kalau siapa-siapa datang ke rumah dia,
Bila-bila kita tamu lah, dia akan minta supaya berwuduk terlebih dahulu. Sila, ya, sebelum nak masuk ke rumah, sila berwuduk terlebih dahulu. Masya Allah. Maka di situ dia dapat tahu orang ni betul ke tidak cara dia berwuduk. Tengok dia berwuduk, basuh muka dia kena ke tidak, ya, basuh tangan dia rata ke tidak, ya, dan basuh kaki macam mana, kena ke tidak, betul tidak. Jadi saya tak tahu, dia mengajar. Jadi tengok, ya, tuan-tuan kita ada anak-anak, perhatikan tengok macam mana betul ke tidak dia berwuduk. Ya, kadang basuh muka gitu-gitu je, tak rata betul dan sebagainya. Kita jangan dia biasa-biasakan benda yang tak betul. Kita nak ajar dia supaya biar buat benda yang betul. Yakni barang siapa nak sembahyang, wajib atasnya wuduk yang sempurna. Wajib dia, ya, berwuduk dengan wuduk yang sempurna. Ada wuduk yang sempurna. Kalau ikut sunnah, waktu kita basuh kaki, sunat kita gunakan jari kelengkeng kiri ni untuk menyelat-nyelati jari-jari jemari kaki kanan. Waktu kita nak basuh kaki kiri, sunat kita gunakan jari kelengkeng yang kanan untuk menyelat-nyelati jari jemari kaki kiri. Ni malas nak bongkok, kan? Dah keluar dah basuh 9 ni, kan? Main ulu kaki, malas nak bongkok. Apa pasal malas, kan? Itu semua tu menyebabkan air tak rata kaki tu. Jadi kono lebih sempurna lah. Habis. Nampak kecil, ya, tapi tidak. Sampai Nabi kata wailul lil aqab. Celakalah bagi mereka yang berwuduk tapi tak sempurna basuhan kakinya. Riwayat daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya berkata ia Abu Hurairah, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiada daripada lelaki dan perempuan mengambil air sembahyang maka membaik wuduknya dan membaca, kemudian daripada wuduk tu, lepas daripada wuduk, lepas doa wuduk tu dibaca apa? Inna anzalna surah Al-Qadr. Ya, surah Al-Qadr. Inna anzalna fi lailatul wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairu min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu wa ruhu fiha bi idzni rabbihim min kulli salamun hatta matla'in. Tidak dia baca tu melainkan memberi Allah Ta'ala akan dia dengan tiap-tiap huruf daripada surah Al-Qadr itu. Daripada surah Al-Qadr itu, satu malaikat meminta ampun baginya sehingga hari kiamat. Setelah kita berwuduk dan baca doa wuduk, kita bacalah surah Al-Qadr. Nak baca surah Al-Qadr apa ustaz? Doa wuduk pun tak baca. Masalah kita, nak baca inna anzalna, doa wuduk pun tak baca. Ya? Doa wuduk pun tak baca kita. Itu masalah. Ini cerita kelebihan. Nabi SAW bersabda, man tawadda'a lis-salah fa ahsana al-wudu. Banyak hadis-hadis begitu, kan. Bila berwuduk fa ahsan, naklah kita perbaiki. Makna wuduk ni kena buat betul-betul. Ya, sempurna, bagi sempurna wuduk kita. Ya, fa ahsanal wudu, bukan semata-mata berwuduk saja, tapi dia memperbaikkan wuduk dia. Ada perhatilah. Man tawadda'a lis-salah fa ahsanal wudu. Summa qama ila salah fa innahu yakhruju min khati'ati ka yaumin waladathu Barang siapa mengambil wuduk, maka memperbaikkan ia akan wuduknya. Betul-betul dia wuduk, sempurna wuduk dia. Ya, iaitu dengan sempurna rukun dan syarat wuduk. Sempurna rukun wuduk dan syarat wuduk. Kemudian berdiri ia kepada sembahyang, maka bahawasanya keluar ia daripada kesalahannya seperti hari yang diperanakkan dia oleh ibunya, iaitu diampunkan segala dosanya yang kecil-kecil. Masya Allah. Inilah kelebihan, ya, mereka yang berwuduk dengan wuduk yang sempurna, ya, dengan wuduk yang sempurna sebelum menunaikan sembahyang salat. Seluruh dosa kecilnya diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah kasih sayang
Allah Ta'ala kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di akhir zaman ini. Ya. Doa itu kadang-kadangnya terhapus dengan kita berdoa minta ya Allah. Kadang-kadangnya doa itu terhapus dengan sebab apa? Dengan sebab perbuatan kita. Contoh kita berwuduk tadi pun, titik-titik air yang gugur, yang akhir yang gugur daripada anggota wuduk, bersama di titik-titik air itu ialah turut gugurnya segala dosa-dosa. Ya, kalau di muka dosa, di muka mata, kalau di tangan dosa tangan. Dosa apa? Dosa-dosa yang kecil. Jadi banyak sangat ya perbuatan-perbuatan yang kelihatannya kecil, biasa-biasa, tapi kalau dilakukan dia mampu menghapuskan dosa-dosa yang kecil. Ada pun dosa besar, wajib kita bertaubat. Wajib kita bertaubat. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man tawaddaa lis-salah wa shalla kaffarallahu dzunubah ma baina wa baina salati ukhra allati taliha. Allah. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. La hawla wa la ilaha. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man tawadda'a lis-salah wa shalla kafarallahu dhunubah ma bainahu wa baina salatil ukhra allati taliha." Barang siapa mengambil wuduk bagi sembahyang dan sembahyang ia, nescaya mengkafarah, menghapus Allah Taala akan segala dosa barang yang antaranya sembahyang yang didiri itu dan antara sembahyang yang mengiringi akan dia, yang selepas daripadanya. Mana dosa-dosa kecil jugalah, ya, dosa-dosa kecil. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man nama ala wudu'in fa adrakahu al-maut fi tilka al-lailah fa huwa 'inda Allahi syahid." Ini kelebihan orang yang tidur dalam keadaan berwuduk. Sambil-sambil nak lelap tu, dia keadaan berwuduk, lepas tu pula dia berzikir umpamanya. Oh, cantik. Ya, cantik dia punya nak tidur tu, masya-Allah. Ya, barang siapa tidur atas wuduk, mana tidur tu berwuduk, dalam keadaan berwuduk, maka malam tu dia tidur, maka mendapat akan dia mati pada demikian malam itu, dan dia meninggal di malam itu. Mati dalam tidur. Dan keadaan dia tadi tu tidur dalam keadaan berwuduk. Maka iaitu pahalanya, kelebihannya ialah itulah pada Allah Ta'ala syahid. Mana di sisi Allah dia dikira sebagai orang yang mati syahid. Syahid akhirat. Ya, mati dia dalam keadaan berwuduk. Dia tidur tadi keadaan berwuduk. Dan tersebut dalam kitab Ihya, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila tidur hamba atas air semayang, mana tidur dalam keadaan berwuduk. Bahasa lama kan. Apabila tidur hamba atas air semayang, mana dia tidur dalam keadaan berwuduk, dinaikkan dengan rohnya kepada arash, maka adalah mimpinya sebenar. Mimpi orang yang baik-baik, mimpi orang yang soleh, mimpi yang betul, yang sebenar. Sebab wuduk tu cahaya, wuduk tu cahaya. Dalam kitab Pelita Peruntut, seorang ulama, malam itu kebetulan perutnya dalam keadaan tidak sihat. Selalu dia batal wuduk, dan dia sehingga dikatakan sampai 17 kali dia berwuduk. Satu malam tu dia nak menghadap kitab, nak baca kitab, nak mengarang tu, sampai 17 kali. Setiap kali dia batal wuduk, dia akan berwuduk semula. Subhanallah. Ya, sebab wuduk tu adalah nur, cahaya. Jadi cahaya kitab, cahaya ilmu di atas cahaya wuduk. Nurun ala nur. Cahaya di atas cahaya. Masya Allah. Orang dulu-dulu kan, menghadap kiblat, nak mengarang, nak baca kitab dalam keadaan berwuduk, lain. Jadi cahaya di atas cahaya, nur ala nur. Dan memang kalau kita dengar kalau sisi perubatan Islam lah, ya, antara amalan yang patut dilakukan adalah kita sentiasa berwuduk. Ya, dia ada energi, dia ada aura dia. Bila kita orang tu sentiasa berwuduk, dia lain. Ya, orang tu sentiasa berwuduk. Saya sempat duduk Seria dulu dalam 4-5 bulan. Masa tu saya ikut kawan saya pergi, dia nak khatam kitab. Kita tumpang lah majlis khatam kitab tu. Ziarah seorang ulama tua lah. Masa tu mesti sejuk. Ya, kami sampai tu dia dalam keadaan, ya, baru nak bangun tidur, rehat. Kata, kau tunggu dulu. Dia dalam keadaan bertungkat ni, pergi ke bilik air. Dia bilik sini, dia nak pergi ke bilik sebelah satu lagi. Dia tengok ulama, Masya Allah. Dia nak mengkhatamkan kitab, mesti dalam keadaan berwuduk. Padahal sejuk tu. Tak, dia berwuduk dulu. Saya pun tak ingat lah siapa nama syekh tu. Masa tu saya pergi Seria. Ya, bulan 12, bulan 1 tu memang tengah kemuncak sejuk. Jadi kebanyakan para ulama yang orang yang soleh memang dia akan sentiasa berwuduk. Lepas tu jin pun takut, ya. Orang tak berani nak dekat, dan kadang dia berwuduk dengan zikirnya, selawat dan sebagainya. Sentiasa dalam keadaan berwuduk. Jadi orang yang tidur dalam keadaan wuduk, rohnya dia angkat, dinaik ke atas arash, maka adalah mimpinya sebenar. Tambah-tambah dia pula tadi tu dah berwuduk, lepas tu dia berzikir pula.
Masya Allah, dia dapat mimpi yang baik-baik. Dan jika tiada tidur atas wuduk, dia tidur tidak berwuduk, tersimpan rohnya daripada sampainya kepada arash. Situ ialah, ya, tak ke mana. Dan maka demikian tidur itu bercampur, ia tiada sebenar mimpinya. Mimpi dah macam-macam dah, bukan-bukan lah. Mimpi dia pun dah macam-macam, bukan-bukan. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, an-naimut tahir kas-saimil qaim. Orang yang tidur dalam keadaan berwuduk, pahalanya sama seperti orang yang puasa yang qiyamul lail. Masya Allah. Ini orang puasa tapi dia qiyamul lail. Kalau ringan berwuduk lagi, tidur nak berwuduk tak. Tapi ringan tu lah yang kita payah nak buat, tuan-tuan, ya. Yang ringan tu payah kita nak, tapi besar. Orang yang tidur dalam keadaan wuduk, pahalanya sama seperti orang yang berpuasa yang boleh berqiyamul lail. Dia puasa lagi, lepas tu dia bangun malam, sebelum nak sahur dia qiyamul lail lagi. Itu lagi kuat mujahadah. Bangun awal lagi nak qiyamul lail, lepas tu nak bersahur, nak puasa. Itulah kelebihan orang yang tidur dalam keadaan berwuduk. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man tawaddaa ala tuhrin kutiba lahu 10 hasanatin. Barang siapa mengambil wuduk atas wuduk, dia dah ada wuduk dah, dia ambil wuduk lagi antara maghrib dengan isyak, kan. Kita wuduk isyak, maghrib tadi ada lagi. Bila nak masuk azan isyak, kita pergi berwuduk sekali lagi, padahal wuduk kita masih ada. Dipanggil tajdidul wuduk, memperbarui wuduk. Sekarang kalau nak pergi masjid, tuan-tuan, suruh kena ambil wuduk di rumah sesiap, ya. Laki-laki lah. Bawa sejadah masing-masing, pakai topeng. Allah Akbar. Kalau memang dah biasa datang ke rumah Allah ni, dia rindu dah. Bilalah nak buka, nak mula boleh sembahyang berjemaah ni, kan. Tapi kalau orang tu memang dia tidak biasa ke masjid mana, dia tak kisah pun. SOP tak SOP ya, apa dia tak kira. Dia tak gaduh tu semua, tak ada hal tu semua. Kita pula rasa ganjil, Allah sembahyang berjarak-jarak pula ni, kan. Jadi boleh gaya bebas lah, ya. Kalau dulu yang kita dekat-dekat, sekarang Masya Allah 1 meter 1 meter, jadi boleh gaya bebas, kan. Jadi nak buka luar macam mana sesuju pun, ya, no problem lah, tak ganggu sebelah, sebab 1 meter ni, kan. Nak kuat lintang ke, kuat terlentang, macam-macam. Ya. Kita ikut je lah, tuan-tuan, ya. Masa satu ketika tu banyak pengusi-pengusi surau masjid kata, macam mana ni ustaz, puas nak jawabnya tak, jemaah ni asyik bertanya bila kata, sabar, kita kata tak, kita ikutlah ulil amri, ya ayyuhallazina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum, ya. Dan pemerintah dia bertanggungjawab sepenuhnya dengan apa yang dia putuskan. Itu tanggungjawab dia. Kita ikut je lah, sami'na wa ata'na, kan. Allah. Jadi barang siapa berwuduk atas wuduk, dia dah ada wuduk dah, dia ambil wuduk lagi. Tajdidul wuduk, memperbarui wuduk. Contoh mudah, solat isyak, maghrib dengan isyak, ya, wuduk kita masih ada, ya, bila solat isyak kita berwuduk sekali lagi. Nescaya ditulis bagi je 10 kebajikan, ya, 10 kebajikan. Dan sunat, ya, sunat tajdidul wuduk, sunat kita memperbaharui wuduk jika sudah sembahyang dengan wuduk yang dahulu, sunat. Kita tadi maghrib dah ada wuduk dah, kemudian kita nak solat isyak, sunat kita berwuduk sekali lagi walaupun kita ada wuduk, sunat. Sunat kita perbaharui wuduk. Maka jika belum lagi sembahyang dengan wuduk yang dahulu, maka tiada sunat
tajdidul wudu. Tapi kalau kita tak semayang lagi dengan wudu yang sebelumnya, tak perlulah kita nak perbarui. Ya, tak perlu kita nak perbarui. Cukup wudu yang awal-awal saja. Habis. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la salata liman la wudu'a lah, wa la wudu'a liman lam yazkur ismallah alaih. Tiada sah sembahyang bagi orang yang tiada wuduk baginya. Ini betul lah. Ya, siapa yang tak berwuduk, tak sah lah sembahyang dia. Tidak, syarat sah je, mesti keadaan berwuduk. Kalau dia tidak ada wuduk, tidak sah sembahyang dia. Dan tidak sempurna wuduk bagi yang tiada menyebut nama Allah, yang ini tiada mengucap bismillah atasnya. Bismillah ni sunat saja, ya, tidak wajib. Wudu tu sah, cumanya tak sempurna dia panggil. Macam kita kata la yu'minu, tak beriman seseorang kamu bila sehinggalah dia mengasihi saudara sebagaimana dia mengasihi diri sendiri. Mana tak beriman tu tak sempurna iman, bukan tak beriman langsung. Maksud sama juga sini. Ya. Wudunya sah, tinggal lagi tak berapa sempurna lah, kerana dia tidak membaca bismillah. Macam kita solat juga. Ya. Rokok Allahu Akbar senyapnya tak baca subhana rabbiyal a'la, sah. Sami Allahu liman senyap, tak kata rabbana lakal hamdu. Lepas baca Fatihah rakaat pertama kedua, senyap, tak baca surah, terus rokok. Sembahyang sah. Sebab itu sunat hai'ah. Sunat hai'ah ni kalau dinisbah tubuh manusia, dia ibarat bulu-bulu yang ada pada tubuh manusia. Bulu mata, bulu kening. Jadi kalau orang yang sembahyang tak ada sunat hai'ah, macam orang tu orang tapi tak ada bulu kening, apa rupa orang tu orang dah tapi tak ada bulu kening, tak ada bulu mata. Tak cantik kan? Kena air dia hilang. Tak aci dah. Macam itulah ibaratnya. Jadi mula-mula kita basuh tangan tu dah bismillahirrahmanirrahim. Sunat kita baca sebelum nak berwudu, baca bismillahirrahmanirrahim. Habis. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sibghatul wudu'i marratan, faman tawadda'a marrataini kana lahu kiflani minal ajr, wa man tawadda'a thalathan fahuwa wudu'ul anbiya' min qabli. Ya, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, asal wudu tu sekali-sekali pada setiap anggota. Sekali basuh muka, sekali saja basuh tangan, sekali sapu kepala, sekali basuh. Itu asalnya. Asal wudu tu sekali-sekali pada tiap anggota. Sekali basuh muka, sekali basuh tangan kanan, sekali tangan basuh kiri, sekali sapu kepala, dan sekali basuh kaki kanan, dan sekali basuh kaki kiri. Telinga ni sunat saja. Ya. Jadi asal wudu itu sekali. Maka barang siapa mengambil wudu dua kali adalah bagi dua ganda daripada pahala. Basuh muka 2 kali, basuh tangan kanan 2 kali, basuh tangan kiri 2 kali, maka dia akan dapat dua kali ganda pahala. Dan barang siapa mengambil wudu 3 kali, meniga-niga, basuh muka 3 kali, tangan 3 kali, sapu kepala 3 kali, basuh kaki 3 kali, barang siapa yang meniga-niga berwudu, maka iaitulah wuduknya, air sembahyangnya para nabi-nabi yang dahulu-dahulu sebelum daripada aku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini tuan-tuan puan-puan, adinda kekanda yang saya kasih, kalau sekira air banyak bolehlah tuan-tuan. Tapi kalau time lah, kalau tiba masa tengah air tak banyak, tak boleh tuan-tuan. Tak. Misal kata berlaku satu ketika air dan keadaan yang sedikit, darurat, maka dua tu orang beratur ramai ni. Ya, ni nak sembahyang Jumaat, yang kita pula Allah basuh muka 3 air dah kecil ni. Basuh muka sekali sudah. Ketika tu dah tak sunat 3 kali dah. Yang wajib hanya sekali sahaja. Jadi kita kena tengok situasi dan keadaan jugalah. Kejenuh lah tuan-tuan kalau masing-masing subuh 3-3 lalai, orang belakang tak ada air, air pun habis. Jadi tengok keadaan lah. Ya, tengok
keadaan. Kalau tinggal ketika air tak banyak, ya, tak sunat dah kita meniga-niga ketika tu. Yang afdalnya kita hanya buat sekali, tapi yang rata cukup sekali. Sebab air dah tak banyak. Sebab orang lain lagi ramai lagi yang nak berwuduk, bukan kita seorang saja. Jadi kita kena meraihkan juga orang lain. Tapi kita ni syukur, alhamdulillah ya. Kita selesa tuan-tuan. RNR apa semua. Siap mandi boleh, nak mandi lagi bagai. Pengalaman saya 5 tahun duduk negara Arab tuan-tuan, di Mesir, Syria dan Yaman. Nak banding tempat kita jauh. Sebab tu orang Arab kalau duduk sini kata Malaysia ni syurga, dia kata. Kemudahan tu cukup banyak dan selesa. Duduk sana kena banyak sabar. Kita pergi berjalan jauh bukan macam sebab kita sini kan, ada tempat makan, gerai, tempat mandi, selesa sana. Kalau tak kena gaya, tak bawa air, kita buang air gitulah tuan-tuan. Iya, minta maaf saya cakap. Kena standby. Ya. Kita yang bayang, wah aku jalan jauh-jauh 500-400 km boleh berhenti. Kita membayangkan macam kita berhenti RNR macam tempat kita di Malaysia. Bukan. Ya. Pandai-pandai lah buat bekal air masing-masing. Kalau nak buang air sebagainya. Ya. Bukan saya nak memburti, tapi itulah mana syukurnya kita mana duduk di tempat kita ini dengan segala kemudahan yang ada lah. Habis. Itu pun ada lagi orang tak semayang tuan-tuan ya. Ya. Apa alasan lagi? Ya, highway dah disiapkan, surau dah disiapkan, bilik mandi dah ada, tak ada kain pelekat disediakan, sejadah disediakan. Nak buat macam mana lagi manusia dah kalau tak nak semayang lagi? Allahu Akbar. Dan tersebut dalam kitab Ihya, dan telah mengambil wuduk Nabi SAW sekali-sekali. Disebut dalam kitab Ihya Ulumuddin, Rasulullah SAW pernah berwuduk sekali-sekali, basuh muka sekali, tangan sekali. Dan Nabi pun bersabda menyatakan, inilah wuduk yang diambil sekali-sekali ni. Inilah wuduk air sembahyang yang tiada diterima Allah Ta'ala akan sembahyangnya melainkan dengan wuduk. Mesti berwuduk. Walaupun dengan sekali basuh pun mesti berwuduk. Sebab itu syarat dia. Syarat nak solat mesti dalam keadaan berwuduk, walaupun dengan sekali basuh sekalipun. Boleh jadi tuan-tuan ya, mungkin tuan-tuan tak pernah rasa bagaimana negara sejuk. Memang tuan-tuan, ya Allah, kalau kita macam saya pernah duduk Syria, saya sampai tu bulan 12, memang tengah kemuncak lah, ya Allah. Kita air ni, kita wulu tu macam kita sentuh benda panas, cepat-cepat kita tarik balik tangan. Sebab apa? Terlampau sejuk. Cuba bayangkan, kalau kita sentuh tangan air sejuk pun kita dah macam ni dah. Bayangkan kalau kena ke muka kita. Bercinta tuan-tuan. Kalau nak mandi wajib tak tahulah tuan-tuan. Nak mandi wajib tak tahan lah dulu tuan-tuan ya. Bercinta. Waktu tu kalau macam tu boleh. Kalau kita rasa perit, kadang-kadang rasa perit, tanpa sejuk, kita basuh sekali cukup. Ya. Allahu Akbar. Jadi Rasulullah kata tidak sah sembahyang melainkan dengan wuduk ini, walaupun dengan sekali basuh pada setiap anggota. Dan mengambil wuduk Nabi pula dua kali pada setiap anggota. Dan lalu Nabi bersabda, barang siapa mengambil wuduk dua kali pada setiap anggota, mana 2 kali basuh, 2 kali sapu pada satu anggota, memberi akan dia Allah Ta'ala pahala 2 kali ganda. Sebagai menyokong apa yang disebut tadilah. Dan Rasulullah juga mengambil wuduk 3 kali. Dan sabda Nabi, inilah wuduk aku, kata Nabi. Ya, inilah wuduk aku, ini cara aku berwuduk, kata Nabi. Dan wuduknya para nabi-nabi yang dahulu. Dan sabda Nabi SAW, la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda. Ya, Allah Ta'ala tidak terima, yakni tidak sah sembahyang seorang daripada kamu apabila dia berhadas. Ya, keluar angin umpamanya. Ya, jadi batallah wuduk dia. Bila batal wuduk, tidak sah sembahyangnya. Sehinggalah hatta yatawadda, sehinggalah dia berwuduk. Jadi berhati-hati ya, kalau kita solat, kalau sembahyang seorang okey lagi, tapi kalau kita solat berjemaah, nak hari Jumaat, Allahumma ya, elok ya bangkit daripada sujud kedua, nak rakaat kedua pun terkentut, Allahumma
Kita pula mayang nu tengah-tengah alam, nak balik nak keluar berwuduk, ya satu, ya salam. Jangan pula dah kita dah tergetuk, kita pura-pura sembahyang, tak boleh tu, salah. Ya, kita kena berhenti on the spot. Ya, bila kita menyedari kita tadi dah terbatal wuduk kita, kita kena langsung kita berhentikan sembahyang kita. Ya, jangan diteruskan. Ya. Ya? Tak boleh. Dipanggil bermain-main, at-tala'ub bin ibadah. Ya, kita tak ada wuduk tapi kita sembahyang juga. Kita keluar lah, ikut celah-celah saf itu, tak ada masalah. Kalau zaman PKP ni boleh lah, sebab dia jarang kan, lalu lah. Sama juga sebelum kita fiqh, kita dah bersalam, Assalamualaikum warahmatullahi. Salam yang pertama tu wajib kan, salam yang kedua tu sunat. Elok saja Assalamualaikum warahmatullahi pun kita pun terkentut. Jangan pula kita nak bagi salam yang kedua, tak boleh, haram. Sampai macam tu sekali. Dah kita dah selesai, dah bagi salam pertama, dah selesai sembahyang kita tu. Lepas tu elok-elok kita pun keluar angin, sudahlah, berhentilah sakat tu. Kemudian nak pergi salam yang kedua, tu tak boleh. Dikira macam bermain-main dalam ibadah. Ini apatah lagi, ada serakaat lagi ni. Ya, ini serakaat lagi ni. Sembahyang juga lah kita tak ada wuduk, tidak sah. Ya, sembahyang kita tidak sah. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam satu lagi, al-wudu'u 'ala al-wudu' nurun 'ala nur. Ya. Wudu atas wudu ialah cahaya atas cahaya. Tadi wudu sebelum maghrib dah ada wudu dah. Bila isyak ambil lagi wudu, padahal wudu ada. Itu dipanggil nur ala nur, cahaya di atas cahaya. Lepas tu bila kita berwuduk, terutama bila kita basuh muka, kaki, tangan kaki, sunat kita lebihkan sikit daripada had yang wajib. Sebab ini ada hanya pada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak pada umat lain. Rasulullah akan kenal umat dia mana melalui muka, tangan dan kaki mereka ada nur cahaya. Sebab apa? Bekas daripada wuduk dia semasa hidup di dunia dulu. Sebab tu bila basuh berwuduk, lebihkan sunat, kita lebihkan lebih pada had muka yang wajib, had tangan kita lebihkan sedikit. Ya, kaki pun sama. Ya. Dipanggil ghurrah wal muhajjalin. Ya. Ghurrah ni asalnya ada keputihan atas kepala kuda kan. Kadang-kadang atas kepala kuda tu, ya walaupun hitam, tapi atas kepala kuda ada warna macam nampak, topak putih, nampak? Macam itulah ibaratnya. Jadi Rasulullah kenal umat dia besok melalui apa? Cahaya yang ada pada muka, tangan dan kaki. Sebab apa? Kesan daripada min atharil wuduk, kesan daripada wuduk yang diambil masa di dunia dulu. Syaratnya, hendaklah dia berwuduk dengan sempurna. Sunat dilebihkan sedikit daripada bahagian yang wajib anggota wuduk. Itu dia. Jadi itulah, kita kena ikut SOP ya. Jadi kita kena berhenti. Mudah-mudahan insya-Allah ya kita dapat sikit sebanyak mengambil pembelajaran pada hari ini insya-Allah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.